Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, PDPR hari ini kita akan pergi ke kemahiran yang seterusnya, iaitu kemahiran membaca dan tata bahasa. Baiklah, bagi kemahiran membaca, standard pembelajaran 2.2.1 membaca untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan maklumat daripada bahan dan sumber yang berbeza dengan betul menggunakan teknik bacaan. Dan bagi aspek tata bahasa pula, 5.1.2 mengaplikasi pelbagai kata terbitan dalam pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Okey, baiklah, kita masuk kepada kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran membaca. Standard pembelajaran 2.2.1 membaca untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan maklumat daripada bahan dan sumber yang berbeza. Kalau ikutkan standard pembelajaran yang ni akan disoal dalam kertas 2, soalan pemahaman teks, soalan 6 dan 7. Kalau macam latihan yang kita pernah buat sebelum ni, kan ada bahan akan diberi lebih daripada satu bahan, sama ada 2 ataupun 3 bahan. Dan kadang-kadang soalan tu dia mungkin boleh tanya persamaan, boleh tanya juga perbezaan daripada kedua-dua ataupun 3 bahan yang diberi. Okay. Kemudian menggunakan pelbagai teknik bacaan. Teknik bacaan yang saya pilih hari ini adalah teknik bacaan chart, KWLH dan BSKL. Baiklah, teknik chart. Kita masuk teknik yang pertama, iaitu teknik chart. Yang pertama adalah circle. Bila kamu dapat teks, bulatkan kata kunci. Bulatkan kata kunci. Kemudian yang kedua, highlight, gariskan isi penting. Yang ketiga, tandakan asterik pada isi sampingan atau isi sokongan. Okay. Kata kunci, isi penting, kemudian isi sokongan. Kemudian pindahkan maklumat pada borang cat, dan T yang terakhir, guru akan memberi rumusan tentang rekod murid dalam borang cat. Kiranya teknik cat ni kamu kena cari kata kunci, isi penting dan juga isi sampingan. Kemudian pindahkan ke borang cat. Teknik bacaan yang kedua pula ialah teknik KWLH yang kita dah pernah buat dah sebelum ni, iaitu know apa yang anda tahu. Sebelum kamu membaca sesuatu tajuk, isikan borang KWLH ni, tulis dulu apa yang awak tahu. Kemudian what, apa yang anda hendak tahu. KL, apa yang anda pelajari ni adalah daripada bahan yang dibaca. Tulis apa yang anda pelajari daripada bahan yang dibaca. Dan how, bagaimana anda mahu mendapatkan maklumat lain. Okay, teknik bacaan yang ketiga, ini adalah teknik bacaan yang diinspirasikan program inovasi sekolah kita, cikgu sebelum ni, Cikgu Harisun. Okay, B adalah bebas, S sebab, kesan dan juga langkah. Daripada bahan yang awak baca tu, awak cari bebas ni mungkin definisi, statistik ataupun kata-kata tokoh yang ada dalam bahan tersebut. Sebab, kesan dan juga langkah yang ada dalam bahan bacaan lah. Okay. Ini adalah kemahiran membaca kita pada hari ini. Okay, tengok buku teks muka surat 18 dan 19. Okay, tajuknya adalah berkaitan dengan sukan dan rekreasi, sukan petang dan juga bowling padang. Okay, setelah selesai kamu membaca, saya nak awak analisis maklumat yang ada dalam kedua-dua bahan ni. Okay, analisis maklumat menggunakan borang ini.
Okay, kriteria dia format pertandingan, peralatan, gelanggang, cara permainan dan juga penentuan pemenang. Okay, bahagian kepada 2, petang dan juga bowling padang. Contoh kat sini format pertandingan petang, perseorangan, berpasangan dan bertiga. Bowling padang pula perseorangan, berpasangan, bertiga dan berempat untuk lelaki dan wanita. Ini dapat bila kita analisis begini, kita dapat lihat ada persamaan dan perbezaan bagi format pertandingan untuk petang dan juga bowling padang. Okay, perbezaannya bowling padang dia ada kategori untuk berempat, untuk lelaki dan wanita. Tapi petang dia hanya perseorangan, berpasangan dan bertiga sahaja. Baik, seterusnya kita masuk kepada elemen tata bahasa iaitu kata terbitan. Kata terbitan ialah hasil daripada penggabungan kata dasar dengan imbuhan-imbuhan awalan, akhiran, apitan atau sisipan. Okay, dia adalah merupakan proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Okay, kata dasar bagi kata terbitan ini terdiri daripada beberapa jenis. Okay, kata terbitan terbahagi kepada 4 jenis lah. Okay, kata terbitan dikenali juga sebagai kata imbuhan. Kita ada awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Ini adalah imbuhan-imbuhan untuk jenis-jenis kata ni. Jenis-jenis imbuhan. Contoh kata nama. Awalan pe, pem, pen. Peng, penge, pel, per. Ke, juru, maha. Tata, pra, sup, supra, eka dan dwi. Contoh pe, pelatih. Itu adalah kata nama. Kata kerja pula melatih. Imbuhan awalan me bergabung dengan kata dasar latih, melatih, dia jadi golongan kata kerja ataupun kata adjektif terlatih. Okay, dia jadi walaupun kata dasarnya sama tapi apabila menerima imbuhan awalan yang berbeza, kategori golongan katanya akan berubah. Okay, akhiran pula dia ada golongan kata nama ataupun kata kerja. Contoh, akhiran kata nama, sastrawan. Okay, sastrawan. Kata nama. Okay, menerima imbuhan akhiran wan. Kalau kata kerja, larikan. Okay, larikan, latihkan. Hadiahi. Itu adalah kata kerja. Begitu juga dengan apitan dan sisipan. Sisipan, kalau awalan, imbuhan di awal, akhiran, imbuhan di akhir, apitan, imbuhan di awal dan di akhir, sisipan, imbuhan di tengah-tengah. Okay, dia ada imbuhan en, er, em dan in. Contoh, kata dasar sabut, apabila dia menerima imbuhan er, jadi serabut. Okay, serabut. Gilang, menerima sisipan em di tengah, menjadi gemilang. Okay, itu imbuhan sisipan. Okay, latihannya untuk latihan yang kedua, aspek tata bahasa. Daripada bahan yang buku teks surat 18 dan 19 tadi, kena pasti 2 kata terbitan, okay, awalan, akhiran dan apitan. Mesti ada daripada kedua-dua bahan. Bahan 1 dan 2, awalan, akhiran dan apitan. Kemudian bina ayat yang gramatis daripada perkataan tersebut. Okay, tugasan boleh hantar macam biasa melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okay, terima kasih. Sekian dulu PDPR hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.